Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke Sofa Putih edisi ketiga untuk tahun 2014. Anda tahu ini merupakan benchmark penanda aras ITBM. Setiap tahun kita sewaktu berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, maka Sofa Putih diadakan. Dan hari ini dua panelis yang kami bawakan, Sastrawan Negara Profesor Muhammad Haji Saleh dan juga Datuk Dr. Zurina Haji Hassan. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada kedua-dua panelis ini yang hadir untuk Sofa Putih pada ini. Dan hari ini istimewa Sofa Putih turut ditonton, sebut tonton ke? Turut disaksikan oleh Profesor Tan Sri Zul Abdul Razak, juga akan melancarkan buku yang ada di hadapan ini. Terbitan ITBM adalah merupakan buku koleksi sajak lengkap Muhammad Haji Saleh, Jatuh ke Laut Menjadi Pulau. Pelancarannya akan berlangsung pukul 2 petang, sejurus selepas Sofa Putih ini. Jadi kepada yang mengunjungi ke ITBM hari ini, anda boleh mendapat potongan harga 20% kepada buku-buku yang disediakan di dalam pesta buku ini. Kita akan memulakan Sofa Putih ini pada bila bermasa, dan saya ingin mengajak tuan-tuan turut sama di dalam Sofa Putih ini kerana modulnya adalah interaktif. Tuan-tuan boleh berinteraksi langsung dengan kedua-dua panelis. Tema Prof dan juga Datuk yang diberikan adalah sekitar berkait dengan bagaimana keberkesanan usaha penterjemahan ini di dalam mengangkat peradaban Malaysia. Sekitar itulah. Walaupun saya tidak memetik tajuk itu secara verbatim, tapi itulah maksudnya yang ingin kita bicarakan. Saya tunggu kopi sebenarnya. Dah sampai. Terima kasih. Oh, saya punya lain. Kurang gula ya. Ada orang muda kena jaga makan. Ni teh tarik kepada Datuk. Teh tarik kepada Prof. Terima kasih. Teh tolak. Silakan. Saya berikan mikrofon kepada Prof. Datuk. Datuk, mikrofon. Okey tuan-tuan, Sofa Putih sengaja diwarnakan putih supaya coraknya diserahkan kepada tuan-tuan untuk kita warnai bersama. Akhirnya Tan Sri jadi warna apa terpulang. Kerana di sini luas, tidak seperti di TV. Boleh sebut apa saja dan tidak dipengapakan. Insya-Allah, saya tak tahu. Bercakap tentang Prof dan juga Datuk ya. Kita telah pun diberikan konteksnya bercakap soal bagaimana usaha penterjemahan ini di dalam mengangkat ataupun mengeksport, kalau boleh saya sebut begitu, peradaban Malaysia. Sebelum saya pergi kepada usaha keberkesanan itu, pertama sekali saya muskil istilah peradaban Malaysia ni. Ada ke peradabannya, Prof? Tanya orang pandai. Ini 2 hari punya perbincangan. Prof hari ini suara dia serak-serak basah. Jadi saya akan berlembut sedikit dengan Prof. Tuan-tuan dan puan-puan yang pernah dengar suara saya, ini gabungan Jamal Abdullah dengan SFND dan juga Sam Simon. Oh, ramai tak tahu nama-nama tu, nama-nama lama tu, Prof. Itulah sebenarnya suara saya. Tapi Search. Syarif. Ramli Syarif. Jadi tentu saja semua bangsa ada peradabannya. Adab, ya, civilization. Tan Sri baru bercakap tentang hal itu yang saya tak dapat hadiri kerana saya beradab di tempat lain waktu itu. Ada, semua kita ada peradaban yang juga termasuklah kebudayaan. Tapi saya yang risaunya, yang kita nak ekspor itu ialah peradaban kita. Dan yang menyedihkan ialah peradaban kita tidak diajar di sekolah, tidak diajar di universiti. Peradaban itu bukan main wow seperti diheboh-hebohkan ataupun main gasing. Itu di peringkat agak rendah. Peradaban ialah cara kita berhadapan dengan alam. Bagaimana kita mengurus alam, berperasaan dengan pohon, memperlakukan pohon-pohon ini seperti haknya, ya. Tak boleh ditebang sesuka hati. Dulunya kita percaya bahawa alam ini dan pohon-pohon punya semangat. Saya ingat sekarang pun walaupun tidak kita gunakan semangat, kita tahu bahawa ini adalah makhluk Tuhan, dan makhluk Tuhan dia ada haknya sendiri. Begitu ikan, begitu pasir, begitu pulau. Jadi yang itu saya ingat peradaban kita yang istimewa sekali, yang tak banyak orang lain punya dan tak sedalam. Dan seperti kita lihat buku-buku di sini, ada sebuah buku itu tentang pohon-pohon yang boleh digunakan sebagai perubatan. Buku yang begini sudah lama diterbitkan sebelum ini, tapi kita ada sains kita.
dan peradaban ialah kearifan tempatan yang berlainan daripada Jepun, yang berlainan daripada Thailand. Ini ada darah Thailand saya ingat, orang utara ni. Depa mai, kami dua orang boleh cakap Kedah ni. Ustaz. Boleh faham? Yeah, boleh faham. Bahasa lain. Tapi inilah trustnya. Dan saya rasa hal ini sedang menipis dan takut-takut hilang. Yeah. Tapi walaupun begitu, kalau kita terjemah, kita juga boleh buat beberapa buku trust. Misalnya perubatan Melayu dari akar dan pohon dan lain-lain dalam sebuah buku bahasa Inggeris. Lepas itu diterjemahkan kepada Mandarin, lepas itu diterjemahkan kepada Spanyol. Ya, jangan lupa ya, dalam 20 tahun bahasa nombor 1 di dunia bukan Inggeris. Spanyol. Bahasa kedua di dunia pun bukan Inggeris. Inggeris hanya ketiga. Yang pertama ialah Mandarin, yang kedua ialah Spanyol, yang ketiga bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Lepas itu ada 4 bahasa yang berkongsi peringkat keempat. Bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Hindi. Satu lagi saya terlupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni datang dari satu bahasa yang besar, tradisi yang besar. Jangan belagak seperti surat tak pernah besar. Ini kita lagak. Jadi untuk permulaan itu katanya, kita boleh sampaikan peradaban ni, tapi saya rasa kita juga mesti mengatur langkah supaya peradaban di sini juga kuat dan bangga. Waktu saya pulang dari Indonesia, saya tanya pelajar-pelajar di Universitas Jember, semuanya boleh menari tradisional. Semuanya pelajar boleh menari tradisional dan di peringkat yang agak halus. Ada cerita dari sebuah universiti yang lain, dihantar penari kita pasal budak Melayu dikatakan tak boleh menari, jadi kita hantar seorang pelajar India yang baru belajar 2 malam sebelum itu. Dan ini soal tarian mubah, tarian tradisional ni pada ramai orang dianggap sebagai mubah ya. Jadi harus jadi dibenarkan di Indonesia. Baik, Ustaz. Tapi inilah baik, kita Ustaz. Nak mulakan yang nak kena aturkan. Panjang cerita. Panjang. Itulah soalan tadi besar. Prof pun sebut perlu 2 hari untuk menghuraikannya. Dalam keadaan Prof pun kehabisan suara tu saya memberikan ruang. Tapi yang saya raikan sangat-sangat adalah walaupun dalam keadaan Prof suara garau begitu, semangatnya sama aja Prof. Saya dengar bagaimana Prof berhujah di pentas Indonesia sewaktu pertembungan budaya, kononnya siapa mencuri budaya siapa. Itu perlu 3 hari 3 malam lagi untuk kita bicarakan nanti Prof. Sambung di TV kalau ruangnya masih luas. Bercakap juga tentang, sebelum kita pergi lebih jauh tentang keberkesanan, kita juga Prof tadi juga Datuk Doktor telah pun menyentuh tentang kita harus yakin ya. Tetapi ini isu ayam dengan telur. Sebelum kita menterjemahkan, haruskah kita bina keyakinan dahulu dalam kalangan rakyat tempatan terhadap kearifan lokal ini sebelum kita berusaha mengeksportnya? Kerana ia berkait dengan kerelevanan. Kalau peradaban itu sendiri sudah tidak terzahir, apa perlu diterjemahkan lagi? Jadi ini isu ayam dan telur. Di mana dulu harus bermula? Kita buat kerja dalaman dulu, baru kita terjemah dan ekspor. Nasihat daripada Datuk Doktor? Santai ya, santai saja. Assalamualaikum semua. Saya telah dijemput untuk bercakap tentang dengan orang besar ni, peradaban dan terjemahan. Jadi di sini ada 2 perkara, peradaban dan terjemahan. Kita tengok terjemahan itu dulu. Kita nak menterjemahkan peradaban dan masalah terjemahan itu sendiri. Bolehkah kita menterjemah dari satu bahasa ke satu bahasa dengan orang kata tidak meninggalkan, tidak mengakibatkan hakisan, keciciran. Sebab bagi saya yang terjemahan tu ada buku kreatif, buku non kreatif. Tapi bagi saya lebih dekat dengan kreatif sebab saya pun ada
ada orang kata apa, pengalaman lah dalam menterjemah walaupun puisi-puisi saya sendiri. Dan di situ saya dapati bahawa tidak ada satu perkataan yang ada makna yang equal di dalam bahasa lain. Misalnya katalah kita kata world. Sekarang kalau orang kata world, perkataan world, pada pandangan saya ialah world lah. World, terbayang dunia yang bulat itu. Orang kata orang pergi ke mengelilingi dunia. Ada negara-negara Amerika, India, Malaysia, semua itu world lah. Itu yang saya fikir lah. Tetapi kalau kata dunia, saya tak fikir itu. Saya fikir dunia akhirat. Dunia yang fana, akhirat yang abadi. Kan? Jadi dia tak mau sama. Tak jadi. Jadi kalau saya nak menterjemahkan my world kepada dunia saya, ataupun dunia kepada world, dah banyak keciciran lah. Dan begitu juga kalau saya nak kata kalau saya ingat pemimpin, nak terjemah kepada leader pun tak jadi juga. Sebab kalau saya bayangkan pemimpin itu, saya bayangkan orang yang pimpin, jalan pimpin. Tapi kalau saya kata leader, saya terbayang orang yang duduk di depan. Orang lain lead ikut dia. Gitu juga bila saya terjemah kata dalam puisi ni, banyak perkataan yang digunakan ialah alam. Alamku yang hijau ke apa. Jadi saya nak kata apa dalam bahasa Inggeris? Nak kata world pun tak sampai. Nak kata universe pun tak sampai. Nak kata lain-lain langsung lah tak sampai. Jadi terjemahan itu sendiri ada banyak masalahnya. Okay. Mungkin berbangkit dari situ, saya nak minta sastrawan negara. Pastinya kita tahu di kalangan sastrawan negara ini, Profesor Emeritus adalah merupakan antara pemuka yang di hadapan kalau bercakap soal proses-proses yang menyentuh akademik ini. Memang ada keciciran, ketirisan dari segi kefahaman nak menggambarkan istilah-istilah yang subjektif sifatnya itu. Bagaimana kita rectify? Bagaimana proses pengembangan itu dalam konteks penterjemahan peradaban Malaysia, Prof? Ya, terima kasih. Sangat baik ditimbulkan hal-hal ini sebelum kita masuk pada terjemahan itu sendiri. Tapi dalam hubungan antara bangsa, hubungan antara peradaban, terjemahanlah yang membawa kita kepada ilmu yang ada sekarang ini. Kebanyakan buku tentang sains ditulis oleh bahasa Inggeris, diterjemahkan dalam bahasa kita. Atau pernah ditulis dalam bahasa Arab, diterjemah kepada Inggeris, lepas itu dibawa kepada kita. Di antara keindahan dan nikmat sastra itu, kita dapat juga dari karya-karya yang bukan dalam berbahasa Melayu, tentu saja. Saya ini dari bidang comparative literature, sastra bandingan. Saya minat membaca Proust dari Perancis misalnya. Dan selalu mencari buku-buku dari Laos, dari India, dari Mongolia, ataupun dari Amerika Syarikat. Kerana sayang kan, dunia yang begitu luas kita ambil secebis kerana kita selesa dengan bahasa Melayu saja. Ini hak kita. Semua sastra yang dicipta di dunia hak kita. Dalam apa bahasa pun, carilah terjemahannya. Dan akhirnya yang bukan hak kita akan menjadi kita. Dan manusia yang kecil dilebarkan, terus dilebarkan hingga jadi manusia antarabangsa. Dan sekarang ni tak mungkin kita berhubungan dengan manusia lain dengan hanya ilmu yang kita dapat dari datuk nenek kita. Walaupun demikian, ilmu yang kita dapat dari datuk nenek kita sangat penting. Kerana saya bercakap cara begini, pakai cara begini, itu tumbuh daripada kepercayaan datuk nenek saya, rasa keselesaan dengan cuaca tropikal dan perubatan dan lain-lain. Jadi kita kena jadi manusia tempatan yang baik, tetapi juga setelah itu manusia
antarabangsa yang baik. Tak ada pilihan, tak boleh tinggal dalam gua lagi. Jadi walaupun saudara saya Dr. Zurina sebutkan ada masalah, tapi dengan segala masalah ini diterjemahkan berbagai-bagai dari semua bahasa. Jepun terutama sekali terkenal. Belum terbit buku aslinya di Amerika, dia sudah terbit di Jepun. Kerana mereka merasa sebagai suatu bangsa mereka harus berada di depan, harus mengenal ilmu terbaru supaya mereka dapat mengambil ilmu itu dan menambah kepadanya. Kalau kita tak terjemah, bayangkan apa yang kita dapat. Dan ITBM saya nak pujilah, ada ITBM dengar. Buku saya banyak terjemahan. Banyak sekali usahanya, bukan terjemahkan puisi dan sastra saja, tapi berbagai-bagai. Dan saya percaya dengan ada ITBM ini, ilmu kita sedang menjala keluar, mencari ruang-ruang yang kita harus masuki. Kalau kita tak masuki ruang ini, kita akan menjadi orang Malaysia yang sempit dan miskin ilmu. Betul. Prof dan juga Datuk Doktor, ya, dalam keadaan kita mengekspor, kerana kita berbicara tentang bagaimana proses penterjemahan itu tujuan dia untuk mengekspor peradaban Malaysia. Ada perkiraan juga di situ soal keutamaan, soal untung rugi, yang mana yang lebih efektif, lebih mudah diterima. Dalam konteks peradaban Malaysia ni, agaknya apa sektor-sektor utama yang harus kita dahulukan untuk kita terjemahkan dalam bahasa apa, di pentas mana? Mungkin Datuk Doktor boleh beri sedikit pencerahan. Tentang untung rugi ekspor tu kena tanya penerbit lah. ITBM lah. Tanya dia orang. Untung rugi saya tak tahu. Saya tahu apa yang nak perlu. minta apa yang perlu. Kita tutup tentang rugi. Sektor mana yang perlu kita kedepankan? Okey, saya rasa sastra pun penting. Sebab apabila saya bergaul dengan orang-orang di luar yang datang nak mengkaji sastra, mereka tak dapat kaji kerana mereka kata tak diterjemahkan. Dan di sinilah saya rasa peranan ITBM ni, walaupun sekarang dia sudah jadi penerbit buku karya asal, saya rasa peranan dia yang lebih penting dan lebih besar ialah penterjemahan. Peranan dulu juga. Sebab inilah satu-satunya institusi yang boleh menyebarkan, menjadi jambatan untuk membawa bukan saja sastra tetapi apa-apalah macam ilmu kita tadi yang dimasukkan oleh Syed tadi kepada dunia. Dan saya memang suka ialah kerja-kerja saya terjemah, tapi puisi-puisi saya dan puisi-puisi yang saya suka sajalah. Bila saya terjemah tu maknanya saya sukalah puisi tu. Jadi apabila saya telah terjemahkan buku saya dan telah diterbitkan oleh ITBM Facing the Harbour ni, sehingga ada yang saya terkejut tu, ada orang Melayu sendiri yang kata, baca yang Inggeris ni faham lagi. Dia faham lagi. Sehingga kan ada seorang tu, saya tak mahu sebut siapalah, dia telah diminta oleh ITBM menterjemah buku saya ke satu bahasa lain. Dia diberi yang Melayu punya. Bila dia baca, dia telah mengatakan yang dia tak sanggup. Terus besoknya saya jumpa dia, saya bagi yang Inggerisnya. Lepas tu baru dia nak. Maknanya dia kata dia lebih boleh, dia punya masalah sendirilah. Mungkin dia lebih dekat dengan bahasa tu. Dan saya sangat merasa bertuah kerana selain daripada ini kempen di sendiri, bila lagi saya nak dapat duduk kat sini. Saya bantu kempenkan nanti. Kempen. Sajak-sajak saya telah pun diterbitkan dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Rusia, dalam bahasa Perancis, Spanish, Perancis dan Jepun akan dibawa ke bahasa pesta buku antarabangsa Tokyo. TIBF. Tokyo, bulan 7. TIBF.
Dan saya sangat berasa bertuah kerana terjemahan di dalam bahasa Perancis itu akan diterbitkan bersama penerbit di Perancis. Ini bukan senang. Ya. Jerome ada di sini. Jerome yang membantu. Dan ni Puan Siti Rafias Sulaiman yang telah berusaha ya, membawa buku ni ke Frankfurt dan semuanya, dan mendapat persetujuan daripada penerbit yang besar di Perancis. Saya rasa itu adalah satu penghormatan, bukan saja kepada saya lah, tetapi kepada sastra kita seluruhnya, secara amnya. Apa tak tahu saya tanya tadi? Soalannya sektor mana yang harus dikedepankan dahulu? Adakah semata-mata yang boleh dieksport ni, Datuk? Apakah sastra dan budaya sahaja yang harus kita tolak? Apakah itu saja yang boleh kita tawarkan? Tapi kalau budaya tu luas, macam-macam pun budaya. Betul? Seninya, apakah seninya saja? Kalau daripada tu sudah ada dua sektor tu, dua hal. Satu, terjemahan karya-karya yang bukan kreatif lah, kalau macam tu kan, ilmu kan. Ini yang saya cakap ni ialah yang lebih dekat dengan saya, ialah yang saya lebih risau ni ialah terjemahan sastra itu sendiri, kreatif itu sendiri. Dan bila saya sendiri terjemah, saya rasa ada perkataan-perkataan yang kena tukar, tak boleh ikut. Bukan kita nak terjemah, kita menterjemah puisi, bukan kita menterjemah makna puisi, tetapi menterjemah puisi itu sendiri. Yang lahir daripada terjemahan itu juga harus puisi, bukan makna dia. Tak begitu. Apakah Prof bercakap soal keperluan tadi, Datuk Dr menyebut soal terjemahan yang bagus, itu bergantung kepada penterjemahnya. Seperkara adalah dari segi kualiti penterjemahan. Tetapi are we doing enough? Have we done enough? Apakah kita sudah melakukan sebaiknya dalam konteks kita, dalam konteks negara, baik IPTA, baik ITBM, agensi-agensi yang ada, di mana turning point yang besar dari kacamata sastrawan negara melihat, saya tahu keresahan yang timbul dalam jiwa seorang sastrawan negara melihat realiti negara kita. Jadi kalau boleh ditunjukkan sektor-sektor strategik yang boleh memungkinkan proses ekspor ini disegerakan, dipercepatkan, mungkin saya perlu nasihat sastrawan negara situ. Terima kasih Saudara Pengurusi. Saya nak jawab soalan yang saudara lontarkan sebelum ini. Sektor mana? Ya. Orang Malaysia punya jenis-jenisnya tersendiri, yang tak ada di negara lain. Sewaktu saya mula menulis dan selalu keluar negeri, orang menulis tentang tajuk-tajuk yang khusus Malaysia. Orang Jerman menceritakan tentang pantun, orang Perancis menyambung masalah perterjemahan pantun, ada yang cerita tentang syair, ada cerita hikayat hang tuah dan lain-lain. Ini semua dianggap local genius. Local genius dan puncak-puncak pencapaian kita. Pada saya di Malaysia ini ada beberapa genius, titik genius. Satu, saya ingat seni bina kita yang tercipta oleh cuaca, oleh laut, oleh sungai, dan itulah yang patut kita ikut sekarang ini. Kerana seni bina ini berapa? 3,000 tahun, 2,000 tahun dan sangat sesuai. Tapi rumah kita semua bukan begitu, bukannya dengan air conditioning dan lain-lain, hilang habis itu. Satu. Kedua, ialah saya sebutkan tadi tentang perubatan tradisional, ya, akar kayu yang mungkin boleh dikaji lagi untuk digunakan secara meluas. Kalau sebenarnya seperti diklaim khasiatnya. Dua, saya rasa satu lagi jenis ini sastra juga ialah peribahasa. Peribahasa Melayu di antara yang paling lengkap dan paling halus yang saya tahu. Saya sudah kirimkanlah banyak tahun yang lalu ke sebuah penerbit yang membahagi-bahagikan peribahasa, 10,000 peribahasa itu tentang cara bekerja, cara tak bekerja pun saya susunkan. Cara orang
buat kerja malas di awalnya, tapi di ujungnya Rajin. dia rajin. Ada Atau semua sekali malah atau melepas, macam-macam ada. Tapi kena duduk susun elok-elok lah. Saya ingat itu jenis kita dan ditulis dalam bahasa yang sangat baik. Ya. Rusia ada, Jepun ada. Jepun bilang koto waza. Dan Indonesia pun ada. Dan kita di Malaysia ni bukan orang Melayu saja. Kadazan pun ada, orang Ulu pun ada, orang Sungai pun ada, Bidayu pun ada, Bajau pun ada. Kalau kita dapat kumpulkan, ya, dalam bahasa Melayu dulu, lepas tu kita terjemah. Jadi, satu. Kedua, ya. Ketiga ialah cerita lisan kita yang dipandang rendah oleh orang-orang. Sastra lah tu juga tu. Ya. Sastra lah juga tu. Ya. Tapi pasal kita orang Melayu, kita rasa yang hal yang dari Melayu ni kurang baik, kena dari barat ataupun datang dari luar. Jadi dikesampingkan. Saya ada sebuah koleksi buku dari Filipina, 4 volume besar karya-karya lisannya. Ya, kerana mereka sangat rajin. Di Vietnam, saya juga datangi Vietnam untuk kajian, untuk seminar sastra lisan ni. Mereka ada 20 epik dalam bentuk lisan. 20, bayangkan. Kita masih belum terbitkan satu pun karya epik lisan kita berbanding dengan dia. Jadi semua ini kita boleh buat. Kita kena duduk, kumpul semua bahasa dan pilih yang terbaik. Dan kita cari padanan Inggeris, pada dengan Mandarin yang sudah ada dan lain-lain. Seterusnya, saya rasa Sulalatus Salatin, sejarah Melayu itu ialah karya genius kita. Baca berpuluh kali pun kita akan merasa bahawa ada selalu di sebalik yang kita sudah tahu itu. Prof boleh berikan contohnya? Sebab ramai yang tak baca Sulalatus Salatin ni. Siapa yang ada baca di sini? Angkat tangan. Ni ada juga. Baik ada wakilnya di kalangan audiens. Tapi mesti 50 ke atas bukan? Usia 43 ke atas bukan? 43 ke atas. Itu teks tu, teks kat Tak ramai yang dah pegang naskah Sulalat Salatin ini. Okay. Jadi pengalaman Prof, apa yang boleh dibangkitkan di sini? Watak-wataknya, ya, watak yang terpuji misalnya, yang disebut Bendahara Seri Maharaja, yang jujur orangnya, tak mengata-ngata di belakang orang. Sekali Hang Tuah mengata pada dia, dia tak jawab. Dan bila dia tahu, dia senyap saja. Dan akhirnya Hang Tuah kembali pada Bendahara untuk minta maaf. Ya, satu. Lagi satu cerita yang sangat halus. Ada seorang bendahara juga datang dulu orang tak ketuk pintu. Kita orang Melayu tampar pintu. Kalau ketuk pintu Melayu, saya ingat runtuh kan. Betul. Okay, dia datang, Sultan sudah semayam nak keluar. Jadi dia sampai ke pintu, dia tengok pintu dah ditutup. Dikira Sultan murka padanya. Jadi dia pun pulang bunuh diri. Orang Melayu pun ada bunuh diri, ya? Ya, kerana malu mungkin. Malu, ya. Banyak orang Melayu juga. Kerana malu, dihina, rasa dihina kan. Ya, dia orang besar, dihina. Jadi ini wanita-wanitanya juga yang bermainkan lelaki. Ya, Tuan Fatimah jadi mangsa, akhirnya dia boleh putar kembali nasibnya untuk menentukan bahawa anaknya yang jadi raja. Sangat banyak cerita yang itu political intrigue itu. Betul, betul. Dan secara senyap, dan menang kan. Jadi bahasanya sangat baik. Abdullah Munshi tak suka karya Melayu, dia kata banyak karut. Tapi bahasanya sangat baik. Banyak cerita lagi yang boleh kita sampaikan sekarang, tapi banyak yang boleh kita kongsikan. Tapi soalan saya yang menyusul selepas itu adalah
bagaimana kita mempercepatkan proses ini. okey. Prof ingin menjawab sekarang atau boleh saya buka kepada pentas dahulu untuk audiens bertanyakan soalan? Bagaimana? Prof ingin mengulas dulu. Saya jawab dulu. Silakan dulu. Saya ada 2-3 lagi. Sulalatus Salatin wajib. Ya. Pantun lagi wajib. Tak ada di dunia satu bentuk puisi yang digunakan lebih daripada 50 bahasa. Betul, haiku digunakan oleh banyak bangsa, tapi jadi begitu kerana Jepun kaya dan dia punya wang untuk membina pusat pengajian. Kita tak ada pusat pengajian yang banyak, 2-3 aja. Ini Pantu, sebuah majalah puisi yang ditulis dalam bahasa Perancis dan mereka sebarkan ini, bayangkan ya. Betul. Saya nak cakap dengan orang tu di depan, tapi suruh saya cakap dengan mikrofon. Semakin lama semakin hilang suara Prof. Ya. Jadi bayangkan ya, ada 43 bahasa dan semua orang yang pernah kenal pantun merasa bahawa pantun ialah puncak tertinggi sekali. Saya sedang menterjemah karya yang bernama Malaysia ataupun Malaysia oleh Fakunye, dan dia pun melihat jenis kita letak pada pantun itu. Jadi jangan lupa pantun ya. Jangan lupa pantun. Kami di USM ada siri pantun. Sudah 6 sekarang ini, mau sampai 30 kalau boleh. Ya. Kerana itulah modal kita yang terbesar. Okey, dan akhirnya hikayat hang tuah. Konsep wira kita. Macam mana nak sebarkan ya? Macam mana sebar? Saya nak cadangkan mulanya projek ini. Buat projek yang teratur. Ada satu kumpulan pemikir yang tahu tentang sastra dunia yang membuat peta sastra dan ilmu di dunia yang perlu diterjemah. Karena kalau tanpa peta itu kita sesat, ya. Dan kita buat yang mana sempat, yang mana boleh. Misalnya di Korea, mereka menterjemahkan the great works of Western literature dan Western philosophy juga. Jadi teratur. Kita pun saya rasa kena buat begitu. Lepas tu kita bahagi buat komiti kecil lagi yang menentukan setiap bahasa. Orang Mandarin misalnya akan memilih penterjemah Mandarin supaya dapat boleh. Dan kedua, kita kena cari penterjemah. Ini masalah di Malaysia sekarang ni. Ada orang mau baca tapi orang ramai tak mau menterjemah, macam Datuk Zurina sebut tadi. Pasal susah ya, susah. Saya ingat kena naikkan yuran penterjemahan ya. Ramai yang pintas diterjemah di Indonesia. Ramai yang pintas diterjemah di Indonesia, dia adaptasi ke bahasa Melayu. Betul. Tapi itu lebih murah. Ya, itu satu, tapi Indonesia dia lompat-lompat. Kadang-kadang dia tak faham. dia lompat-lompat ya, tak begitu. Kita ni perlahan sikit. Jadi saya ingat kena teratur. Kalau kita teratur dan kita pilih yang terbaik, kerana sumbangannya lah pada bangsa kita. Dan selepas tu kena masuk ke sekolah, masuk ke universiti. Sastra, saya ingat kita manusia antarabangsa sekarang ini, kita ajar dalam kelas sastra itu, sastra kita, sastra Nusantara, Asia Tenggara dan juga dunia. Mengapa tidak kan? Kita pakai seluar mungkin dari US misalnya, ya, tapi dijek di Bangladesh lah, ya, ataupun kereta kita misalnya dari Jepun dan lain-lain. Mengapa tidak baca ilmu dari luar? Wajib tu, ya. Jadi dan akhirnya saya ingat bentuknya mesti yang agak contemporary sikit lah. Sebarkan budaya melalui kartun misalnya. Lat kan? Pelajar teman saya di universiti di Illinois mengajar bahasa Melayu melalui lat. Ya, kerana diterjemahkan, tak terjemah yang aslinya, lepas tu boleh terangkan budayanya.
bersunat misalnya yang selalu sangat menarik. Lari dari Tok Mudim itu sangat popular. Lari dari Tok Mudim. Lari dari Tok Mudim. Pengurusi sini lari tak dulu. Menangislah tak lari. Menangis saya. Kalau lari pun tak boleh sebut di sini kan. Jatuhlah ke. Tapi menarik itu. Ya, hari itu saya di pulau ni, anak saya nak tarik saya di atas daun pelepah nipah kan. Pelepah nipah. Kelapa. Okay. Ya. Upih Pinang. Upih dengan pelepah sekali. Itu kita punya yang dan benda-benda begini sangat menarik pada orang. Ya. Mandi di sungai yang sekarang ni tak ada mana-mana pun. Jadi dengan cara kita boleh buat. Buat juga yang multimedia. Buat yang interaktif. Jadi buku nampaknya kertas tak dipilih lagi untuk 10-20 tahun mungkin. Kini perlu multimedia harus dan interaktif. Dan saya cadangkan hadiah-hadiah juga. Kerana misalnya tentang budaya Malaysia bergulat misalnya. Ada hadiah di Amerika, siapa yang boleh menjawab ni bagi lawatan ke Malaysia seminggu ke begitu. Dan akhir sekali saya ingat penterjemah kena diraikan. Dan dah sebut ni Cik Khair ada di sini tadi? Ada, dia dengar. Ada. Ada dia. Angkat tangan jauh belakang tu. Banyak saranan daripada profesor. Ya, Jepun kalau kita menjadi sarjana dalam ilmunya, dia sangat meraihkan kita. Sangat meraihkan. Jadi kita kena buat begitu. Dulu Cik Khair dah beri semacam penghargaan kepada adibah ya. Apa itu orang dalam. Kalau Henri Chamberlain misalnya, dia banyak menterjemah sastra Melayu. Goh Tian Chai yang banyak menterjemah. Baru ada terjemahan Sultan Datuk Salatin. Banyak cakap walaupun tak ada suara tapi ni. Tak apa, saya nak sekat pun saya tak tahu. Semuanya sangat penting untuk kita kongsikan. Tak boleh nak disekat. Okey, jadi yang hal-hal begini saya ingat kita kena buat. Dan sekali orang luar negeri datang, macam-macam kita berikan. Ilmuwan dari luar hampir tak ada kita berikan, dan mereka merana di sana. Mereka tak ada kawan. Katalah siapa kawan saya dulu, Hendrik Meyer. Oleh kerana sudah menurun pengajian di Leiden, dia lari ke California, Irvine, dekat gurun sana. Dan dia banyak menyumbang terjemahan karya kita. Kita kena raih. Tak payahlah kita bawa sana kalau kita beri hadiah, pengiktirafan selalu, dan sekali kumpulkan mereka ini, supaya dapat kita katakan tuan puan sudah menyumbang dan kami nak tunjukkan. Dan dengan rasa begitu mereka juga mau menterjemah. Pada zaman tak banyak menterjemah lagi ini. Dan penterjemahnya tua-tua semua. Saya seorang yang muda. Yang lain semua tua-tua. Yalah tu. Sedang di-groom, sedang dibina kelompok-kelompok muda ini. Kena buat kelompok muda, latihan dan galakkan. Perlu insentifnya perlu jelas. Tadi bercakap soal yuran penterjemahan itu semua orang bercakap tentang itu, tapi ada kesan ekonomi di sebaliknya. Buku akan menjadi mahal, karya terjemahan akan menjadi mahal. Sebelum saya beralih kepada Datuk Dr. Zurina, ada soalan daripada khalayak audien yang ada di sini. Boleh saya tengok tangan terlebih dahulu kalau ada nak tanya soalan? Syed Ahmad Mifdal, nak tanya soalan ke? Bagi mikrofon pada ni. Nah mikrofon ni. Profesor, dalam menurut puisi, bahasa apakah lebih indah dan mudah? Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dalam menulis puisi, terima kasih. Dalam menulis puisi ni, dia nak tanya bahasa mana lagi indah. Soal indah seperkara, soal keberkesanan itu. Tadi gambarannya macam istilah itu tidak boleh. Ketirisan tadilah, keciciran, maksud-maksud tu. Mungkin Profesor boleh. Ni nak jadi penterjemah ke nanti ni? Dua-dua saya ingat sudah dirancang di rumah ini. Pasal pelajar-pelajar universiti di PhD pun tak tanya soalan begini. Gaji 45 tahun di sekolah dan universiti tak ada orang soal.
Dan soalan yang sangat Boleh baik. saya jawab sikit tak? You jawab dulu. Saya nak teruskan. Saya pindah negeri. Kadang-kadang saya duduk negeri dalam bahasa Inggeris, jadi banyak guna bahasa Inggeris. Kadang-kadang saya pindah ke Indonesia, banyak Indonesia, dan kadang sekali di Malaysia. Dan saya rasa kedua-dua ada kekuatannya. Bahasa Inggeris luar biasa, bahasa Melayu pun luar biasa. Dan bila saya tak boleh, saya terjemah Melayu ke Inggeris, Inggeris ke Melayu. Tapi Prof berfikir dalam bahasa apa? Berfikir dalam bahasa Melayu. Train of thought, Prof. Apa terjemahan train of thought ya? Kereta api pemikiran. Aliran pemikiran Prof berfikir dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu? Dulunya saya orang sastra Inggeris. Okey. Bahasa Inggeris, duduk di Universiti Singapura. Saya kuat bahasa Inggeris. Lepas tu saya pergi ke ke Amerika. Saya rasa letih jadi orang putih ni. Dan kalau saya nulis dalam bahasa Inggeris, walaupun mungkin berjaya seorang, tapi ini harapnya ini bukan menunjuk-nunjuk ya. Saya rasa saya boleh menyumbang pada bahasa Melayu. Saya boleh ambil ilmu dari luar dan bawakan. Itulah yang saya buat ni. Ataupun dari Melayu ke Inggeris. Misalnya Hikayat Hang Tuah, saya mengambil lebih kurang 15 sampai 20 tahun untuk menterjemah. Dulu saya selalu cerita saya kalau bahasa tall, dark and handsome. Sekarang ni saya shorter, more fair, but still handsome. Dan saya pun tersinggung. Saya tall tu. Perlu. Datuk, Doktor, sila. Menjawab soalan yang diberikan oleh yang ditanya tu, saya rasa betul juga macam Prof kata, dua-dua bahasa ni ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Misal saya kata tadilah, kalau saya nak kata alam dalam bahasa Inggeris memang saya tak dapat. Dan tetapi satu perkataan excited, bila saya nak tulis dalam bahasa Inggeris, saya tak tahu macam mana nak kata excited dalam bahasa Melayu. Orang kata teruja ke apa ke, tak mau jadilah. Tak sampai, tak excited mendengarnya. Jadi gitulah sikit saja, tetapi tak dapat nak fikir banyak. Dia bergantung kesesuaian di mana lebih indah itu melihat kepada lenggok. Dan satu lagi ya, macam saya terjemahkan kata-kata terakhir Bendahara Melaka. Saya kata tajam keris raja menikam jantung bangsa. Jadi raja tu tikam bendahara, tetapi dia sebenarnya dia menikam bangsa kita. Jadi saya nak kata bangsa tu tak jadi. Apa bangsa? Bangsa people tak kena. Walaupun perkataan tu kita guna tiap-tiap hari, tapi tak mau race. Race dalam pengertian bangsa Melayu yang dulu tu. Bangsa Melayu dulu bukan race Melayu sekarang. Jadi banyaklah benda-benda masuk tak sampai. Itulah sekadar nak berkongsi anekdot ya Prof dan Datuk. Doktor in the house jadi doktor umum. Saya tergamam melihat terjemahan. Oh, MPH dengar mikrofon ini ya. Saya minta maaf. Tapi itu antara ya, itu beri kesan besar daripada sebuah tajuk yang besar. Apabila penterjemahannya tidak sampai maksud. Jadi itu antara hambatan yang ada dalam proses kita nak mengeksport nilai dan budaya kita. Ada soalan lain lagi, kita ada 5 minit berbaki kerana kita akan bergegas ke pentas utama di Aras 2 untuk pelancaran buku mutakhir ini yang berada di hadapan ini adalah merupakan koleksi saya pun nak advertise kat buku saya. Boleh. Silakan. Ini adalah buku saya yang terbaru yang diterbitkan oleh ITBM. Cerita dalam cerita. Kalau dulu saya tulis tajuk dia Salah Silah, di mana saya interpret cerita-cerita macam Prof kata tadi, Tun Fatimah kepada kita, Lebay Malang sekarang macam mana. Tetapi yang ada di sini ialah saya tak pakai lagi cerita lama, tapi cerita baru. Cerita orang tengok bola tetapi orang tu jadi bola. Cerita orang
anak dia meninggal, dia panggil orang suruh tolong menangis ke apa, ada kan orang kaya-kaya. Tapi orang tu menangis, dia bukan menangis kerana dia diupah, tapi dia memang sedih kerana dia kena menangis. Dan ada satu tu saya minta Khalid Saleh bacalah. Ada satu sajak yang bertajuk Pelakon Terbaik Kami. Di mana dia telah Khalid Saleh ada di sana, pelakon terbaik kami. Khalid ada ya. Ada di dalam buku ni di mana saya menginterpretasikan jual ubat dia tu. Okay. Monolog jual ubatnya. Okey, dia semasa jual ubat, masa dia naik tu, dia bukan pelakon tapi dia menjadi Khalid Saleh. Bila dia turun baru dia berlakon. Dia terpaksa. Yang real dipentas. Yang real tu dipentas. Yang di luar tu dia berlakon-lakon saja. Dan untuk betul ke Khalid? Betul. Ya, tuan-tuan kalau nak lebih mendekati lagi, silalah dapatkan buku cerita dalam cerita. Apa ceritanya? Datuk, doktor, saya mencari-cari dalam koleksi mana di kedai haiwan itu. Saya pernah tengok Datuk-doktor membaca tu, saya sangat tersentuh dengan penutupnya itu. Ada dalam ini kah? Ada. Ada dalam ini? Ada di kedai haiwan. Tak apa, ni ITBM akan bagi saya percuma ni. Okey. Di kedai haiwan ya. Perpustakaan negara kena beli ya. Sebab saya sangat tersentuh dengan penutup itu. Bagi saya ceritanya sangat lancar, mudah, tapi saya diberikan kejutan di hujung frasa. Saya rasa wah, luar biasa sekali. Saya kebanyakan sajak cerita dalam cerita ni memang gitu. Dia simple aja. Cerita dia macam orang kata apa, tak puitis. Dia cerita orang tengok bola, cerita apa, tetapi akan diakhiri dengan kejutan. Ya, saya mencari twistnya itu yang. Di situlah twist dia. Nak diterjemahkan sebagai apa? Puitisnya. Puisinya. Twist nak diterjemahkan sebagai apa, Prof? Dia pakai Perancis. Dinomo. Mencari dinomonya. Maknanya Jerome, betul? Sebutan saya, Jerome bantu saya di sini. Okey, kita ada masa tidak mengizinkan untuk kita memanjangkan. Namun saya sentiasa merasa sangat beruntung mengendalikan Sofa Putih kerana inilah duduk sebelah sastrawan negara, penulis-penulis karyawan besar ini seperti membaca 200-300 buah naskah buku walaupun tempohnya sangat suntuk. Dan Encik Khair, kalau ada kontrak panjang, kalau saya tidak dipengapakan, mohon saya mengacarakan lagi Sofa Putih untuk tahun-tahun depan. Terima kasih. Jadi kita berikan tepukan paling gemuruh kepada sastrawan negara Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh dan juga Datuk Dr. Zurina Hassan. Kita berakhir di sini kerana akan pelancaran majlis koleksi Muhammad Haji Saleh ini akan disempurnakan oleh Tan Sri Zul yang turut menyaksikan, menonton, mana istilah apa, menyaksikan lah ya, menyaksikan. Dia susah ni, dia jadi campurization. Tapi bila di ITBM ni dibenarkan katanya campurization itu. Okey, terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus bersama Sofa Putih lagi besok pukul 1 tengah hari. Kita berjumpa di Aras 2 pentas utama untuk acara selanjutnya. Terima kasih.